أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Malam ni kita sampai ke tajuk yang terakhir, kisah para Nabi, jilid keempat. Tajuk yang ke-42, min akidatin, daripada akidah yang ghamid, ghamidatun, dan ghamidatin. Akidah yang rumit lah Melayu kita. Ghamid, yang rumit. Ila wasniyatin, kepada penyembahan berhala, wasniyah, yang safiratin, yang terang-terangan, yang secara terbuka, yang terang-terangan, yang secara terbuka. Tajuk yang sebelum ni cerita akidah Nasara menjadi semakin rumit. Lepas tu jadi bercampur dengan penyembahan berhala lah pula. Penyembahan berhala tu secara terang-terangan. Buat patung, patung Isa, patung Maryam. Ini nasib yang diterima oleh ajaran Nabi Isa alaihissalam. Intaqala, waw tu waw permulaan. Intaqala je kita ambil. Wantaqala du'atul masihiyah, berpindah. Intaqala yantaqilu, telah berpindah du'a, du'a, da'i, pendakwah, da'in. Jamak dia du'a, pendakwah al-masih ni kan. Ada ya lah. Masihiyah, pendakwah agama Masihi. Sebab apa dia guna Masihiyah ni? Sebab asalnya dianah. Dianah al-Masihiyah. So dia buanglah dianah tu, tinggal Masihiyah. Agama Masihi. Telah berpindah para pendakwah Kristian lah, mudah. Pendakwah Kristian telah berpindah ke Eropah, Urubba. Dalam tu kan banyak saya tulis dalam nota tu, cara baca Eropah kan. Tulisan dia Urubba pun boleh, ataupun ada tas tu. Urubbah. Yang ni pakai waw lah kan. Semuanya pakai belakang tu lah. Yang ni tanpa ta lah. Ni bukan bukan aurubbah. Urubbah. Pendakwah Kristian telah berpindah ke Eropah. Bidafi'in. Dafa'a yadfa'u, tolak. Jadi kalau dia mari dengan package bidafi', dengan sebab makna dia, ataupun dengan dorongan. So dengan sebab, dengan dorongan. So dengan sebab ataupun dengan dorongan, min daripada indihim, daripada sisi mereka sendiri, daripada pihak mereka sendiri. Maksudnya mereka pergi ke Eropah tu buat apa? Bukan Nabi Isa suruh pun. Nabi Isa tu diutuskan kepada Yahudi di Palestin tu je, nak mengubah, nak mengembalikan semula mereka itu kepada ajaran yang asal. Tapi mereka pergi ke Eropah dengan faktor, dengan desakan, dengan dorongan daripada diri mereka sendiri. Waqad sya'at, qad telah sya'at, tersebar. Apa yang tersebarnya ni? Wasniyah, penyembahan berhala. Fiha, di mana? Di Eropah. Eropah yang dimaksudkan sini Rom lah. So telah berkembang, telah tersebar di Eropah penyembahan berhala secara terang-terangan, secara terbuka. As-safirah. Al-Quran kan guna asfar, safara tu maknanya yang jelas nampak. Was-subhi idza asfara, maknanya terang. Subuh tu dah terang dah nampak dah. Min zamanin, daripada zaman berzaman. Penyembahan berhala secara terang-terangan ni telah sya'at, telah tersebar, telah meluas fiha, di Eropah, daripada zaman berzaman, lama dah. Wa ghasat, ini merujuk kepada Rom, Greek. Wa ghasat fiha ilal adhqan, ghasat tenggelam. Apa yang tenggelam ni? Wasniyah ni, ajaran penyembahan berhala ni telah tenggelam sampai ke dagu. Maknanya kalau ibarat orang yang jatuh dalam air, lemas, so air tu dah sampai ke dagu dah, nak tenggelam dah, nak lemas dah. So waghasat fiha,
Agama Wasniyah tu di Eropah lah sini. Fiha. Di Eropah telah tenggelam sampai ke dagu. Kalau diupamakan orang yang tenggelam, yang airnya makin naik itu dah sampai dagu dah. Dah paras bahaya. Fakana. Kemudian barulah dia terang tentang satu persatu lah kan. Tentang Eropah tadi tu. Fakana al-Yunanu. Maka ceritanya di sini. Kana al-Yunan. Orang-orang Yunan. Orang Greek. Mereka itu wasniyina. Orang yang menyembah berhala. Wasniyun. Orang yang menyembah berhala. Wasniyuna, wasniyina. So, mereka itu orang yang menyembah berhala. Waqad tasawwaru. Mereka telah mentasawurkan, menggambarkan sifatillahi, sifat Allah fi dalam bentuk. Fi syakli, dalam bentuk Tuhan yang pelbagai. Fi syakli alihatin syatta. Ilahun jamak dia alihah. Syatta ni bermacam-macam, pelbagai. Tasawwara ya tasawwaru, menggambarkan. Tasawwaru, mereka menggambarkan sifat Allah. Ni maf'ulun bih ni kan, bagi bawah kerana jamak mu'annas salim. Di mana mereka nahatu, mereka memahat tamasila, patung-patung, laha, untuk Tuhan-Tuhan ni. Ini jamak taksir, hukum dia mu'annas, pakai ha. So, mereka memahat untuk Tuhan-Tuhan tadi, patung-patung. Artinya mereka menjadikan Tuhan-Tuhan tu dalam bentuk patung. Wa banau, bana membina. Jamak dia banau. Mereka telah membina laha untuk Tuhan-Tuhan tu ma'abida, rumah-rumah ibadat, ma'bad. Jamak dia ma'abid, dan juga wahayakila, haikal-haikal. Haikal jamak dia, haikalun jamak dia hayaki. Kuih-kuih lah. Kalau Hindu kuih-kuih. Kuih-kuih ataupun kita panggil tempat korban, tempat pengorbanan binatang, tempat pemujaan. So, mereka membina rumah ibadat dan tempat-tempat pemujaan untuk Tuhan tu. Maka dia kata lirizki. Li ni mana? Untuk lah. Lirizki, untuk rezeki ada Tuhannya. Ilahun. Walirrahmati, untuk kerahmatan ada Tuhannya. Wal qahri, li ni sini. Walil qahri, dan untuk keperkasaan, penguasaan, kemenangan ada ilah. Qahar ni dia mengalahkan orang, menguasai orang. Ghalaba, dengan sifat keperkasaan. Yang ni kan semua dalam bentuk mubtada, dia dalam bentuk nakirah. Khabar duduk depan. Wa kanatir rumiyah, dan negara Rum. Kanatir rumiyah. Maka adalah negara Rum ni ialah negara yang ariqatan. Negara yang ariqah, yang lama, yang tua dalam al-wasniyah, dalam penyembahan berhala, wa tamassuki, dan berpegang. Saya terjemah fi'il, walaupun ini masdar kan. Yang ni penyembahan berhala, okey, itu masdar. Yang ni tamassuk, berpegang. Saya terjemah dalam bentuk fi'il. So untuk masdar tu, tengok keadaan, kesesuaian bahasa kita, kebiasaan gunalah. Kita tak ada perihal berpegang. Kerajaan Rum ialah kerajaan tua dalam penyembahan berhala dan berpegang dengan perkara-perkara khurafat, al-khurafat. Dia nak cerita macam mana Kristian ni dimasuki oleh unsur-unsur keberhalaan. Puncanya pendakwa-pendakwa Kristian tu pergi ke Rom dan Yunan. Kemudian berlaku asimilasi situ, budaya. Wa qadim tazajatil wasniyah. Imtazaja yamtaziju, bercampur. Telah bercampur al-wasniyah, penyembahan berhala, bi lahmi, dengan daging, bilahmiha, dengan daging kerajaan Rum, wadamiha, dan darahnya, yakni telah mendarah daging lah. Artinya negeri Rum ni dah kuat sangat dia punya keberhalaan tu sampai dah jadi darah daging dah, telah sebati dah. Wajarat, keberhalaan tadi, penyembahan berhala tadi telah mengalir, minha majra, telah mengalir di tempat aliran, di saluran ruh dan saluran darah. Minha, minar rumiyah, daripada tubuh badan kerajaan Rum. Ini masuk dalam daging, telah jadi darah, kemudian telah mengalir pula. Mengalir di tempat aliran ruh
dan juga darah. Wa kana Ruman, orang-orang Rum pula. Ini negara dia kan. Wa kana Ruman, orang Rum ya'buduna alihatan syatta, menyembah tuhan-tuhan yang pelbagai. So kana ni plus fi'il mudhari' artinya menjadi kelaziman mereka lah, menjadi kebiasaan mereka menyembah tuhan-tuhan yang macam-macam, yang pelbagai. Syatta falamma, maka apabila wasalat ilaihim nasraniyah, apabila sampai kepada mereka agama Nasrani, wa tanassara yatanassaru, menjadi Kristian, dan telah menjadi Kristian, telah memeluk ajaran Kristian, raja mereka yang bernama Konstantinu Al-Kabir. Terjemahan biasanya Konstantinopel yang agung kan, Konstantin yang agung. So, raja dia waktu tu, Konstantin ni, telah memeluk ajaran Kristian pada tahun sanata 306, macam mana nak sebut? Sanata Sittin wa salasi mi'atin. Ataupun sebut 300 dulu. Sanata salasi mi'atin wa sittin. Wahtadana. Ihtadana, yahtadinu, menatang. Macam kita pegang bayi kan. So kita tatang dia. So wahtadana ad-dina. So dia menatang agama yang baru. Ad-dina al-jadida. Watabannahu, dan dia menjadikan sebagai anak. Tabanna, jadi anak angkat dia. So menjadikan Kristian tu, ajaran Nasrani tu dianggap sebagai anak. Watabannahu, dan menjadikan dia sebagai anaknya. Mana sayanglah. Dia sayang sungguh Kristian, ajaran Kristian yang baru tu. Wa ja'alahu dinad daulah, dan dia telah menjadikan agama Nasrani ni, din ni, din yang baru ni, agama yang baru ni, dinad daulah, agama kerajaan yang rasmi. Yang rasmi lah, bahasa Melayu. Ini sifat kepada din. Din tu maf'ul yang kedua. Hu tu maf'ul yang pertama. Ja'alahu, ja'alan dia perlu pada dua maf'ul lebih. Menjadikannya sebagai agama rasmi kerajaan. Agama rasmi negara. Wa bada'atin nasraniyatu ta'khudhu syai'al kathira min al-aqaid al-wathniyah wa taqalidi ar-rumiyah wal falsafati al-yunaniyah. Bada'a plus fi'il mudhari', mula. Ajaran Nasrani mula ta'khudhu, mengambil, syai'al kathira, banyak benda, mengambil banyak perkara daripada akidah-akidah ajaran penyembahan berhala, aqaidi wasniyah, dan juga wataqalidi, dan juga adat taqalid, adat orang-orang Rum, ar-Rumiyah, dan juga wal falsafati, falsafah orang-orang Greek, Yunaniyah. So bila dia kata raja tu dah jadikan ajaran rasmi, maka ajaran Nasrani tadi mulalah mengambil banyak perkara daripada akidah-akidah, unsur-unsur akidah penyembahan berhala, dan juga adat kebiasaan masyarakat Rum, dan juga dari segi akademik falsafah. So, falsafah Rum. Watadnu ilaiha. So ajaran Kristian tadi mendekati semua perkara itu. Watadnu ilaiha, semua mendekati akidah penyembahan berhala, mendekati adat istiadat orang Rum, dan juga falsafah Yunan. Dana yadnu, mendekati. Watadnu ilaiha ruwaida. Slowly. Secara perlahan-lahan. Wasarat. Sara pun dia ada dua makna. Sara makna menjadi plus fi'il mudhari'. Menjadi, ataupun sara boleh juga kadang-kadang tu makna dia mula. Sama dengan bada'a. So wasara tafkidu. Ajaran Kristian tadi Nasraniyah mula hilang, mula kehilangan. Tafkidu, faqada yafkidu. Mula kehilangan asalataha, keaslian dari segi kenabian, an-nabawiyah.
yang bersifat kenabian. Maknanya yang dibawa oleh Nabi lah. Asalataha an-nabawiyah. Keaslian nubuah. So dia kata mula ajaran Nasrani mula kehilangan keaslian nubuahnya. Ataupun kalau kita tak nak terjemah mula, sini kita terjemah menjadi. So mereka menjadi kehilangan keaslian nubuah dan juga wabasatataha. Kehilangan basatah ni kesederhanaan, ketidakrumitan, kepercayaan. Maknanya tidak rumit, kesederhanaan timur. Wahamasataha at-tauhidiyah. Mula hilang semangat tauhidnya, hamasah. Semangat tauhidnya. Orang semangat, orang berani ni hamasah. Keberanian tauhid. Tauhid ni dia kena berani. Asal mana hamasah ni? Berani. Keberanian tauhid. Tauhid ni dia tak takut orang. Wa dakhala fiha, dan masuklah. Ini semua kata sifat nabawiyah, syarqiyah, tauhidiyah, semua kata sifat kepada asalah. Yang ni kata sifat kepada basatah. Tauhidiyah kata sifat kepada hamasah. Wa dakhala fiha ba'du al-munafiqina. Telah masuk ke dalam ajaran Nasrani sebahagian orang-orang munafik. Di mana mereka ta'ama yut'imu. Mereka menyuntik, ta'amuha. Mereka menyuntik ajaran Nasrani dengan aqaidihim, akidah mereka yang lama. Aqaidihimul qadimah. Qadimah sifat kepada aqaid. Akidah mereka yang lama. Wa dzauqihimul wasni, dan zauq mereka, cita rasa mereka, cita rasa keberhalaan. Ini pun kata sifat kepada zauq. Sini saya terjemah apa? Kecanduan. Kecanduan kepada berhala. Cita rasa kepada keberhalaan. So mereka telah menyuntik ajaran Kristian tadi dengan kecanduan mereka kepada berhala. Lalu apa berlaku? Wa nasya'a min zalika, maka tumbuhlah, lahirlah min zalika, daripada perkara itu, daripada semua ni, dinun jadidun, agama yang baru. Ini fa'il kepada nasya'a. Tatajalla fiha an-nasraniyatu wal wathniyatu sawa'an bisawa'in. Terserlah, nampak. Agama baru ni nampak. Tatajalla fiha. Nampak di dalam ajaran Nasrani yang asal tadi. Nampak apa? Terjelma. Apa yang terjelma? Nasraniyah campur dengan wasniyah. Nasara campur dengan penyembahan berhala. Sawa'an bisawa'in. Sama-sama. Maknanya tak menang tak kalah. Yang ni 50, yang ni 50. Campur. Wa kadzalika, demikianlah. Sarat nasraniyatu az-zahifah al-fatihah ala darbin ghairi darbi alladhi salaka al-masihu biha alaihi wa da'a ilaihi. Demikian juga berjalannya, bergeraknya ajaran Nasrani di Eropah ni kan, yang zahifah. Sifat dia sifat zahifah, yang sifat dia menyelinap dan juga menakluk. Ini menyelinap, yang Fatihah menakluk. Kristian dia mula menyelinap, masuk tersebarlah Dan ada yang jenis menyelinap dari peranan pendakwah-pendakwah. Ada yang peranan raja-raja, iaitu menakluk. Nasraniyah az-zahifah al-Fatihah, menakluk. Ala darbin, mengikut laluan. Mengikut laluan. So darb tu asalnya laluan di mountain, di gunung-gunung, bukit-bukit kan. So laluan-laluan tu, lereng-lereng tu, itu panggil darb. So Nasara ni diupamakan sebagai telah bergeraklah jalan-jalan ikut laluan yang berliku-liku di bukit tu. Tapi laluan itu ghair darbi, bukannya laluan yang alladhi salaka al-masih, yang dilalui oleh al-masih dengannya. So salaka alaihi itu makna melalui, mengikut jalan tersebut, atas jalan. Salaka alaihi.
Allazi salaka al-masihu alaihi. Biha ni dengan membawa Nasraniyah ni lah. Seolah-olah macam Nabi Isa ni dia berjalan. So berjalan tu atas laluan tu kan. Bawa apa? Bawa ajaran dia. So laluan dia ni tak sama dengan laluan yang dibawa, yang diikuti oleh Nasrani yang baru ni. Yang Zahifah dengan Fatihah. Dan tidak sama dengan jalan yang Nabi Isa mengajak kepadanya. Wada'a ilaihi. Mengajak kepadanya. Jadi ajaran Nasrani ni tadi kanat kaska seperti saliki. Isim fa'il kepada salaka ni berjalan kan. Seperti orang yang berjalan. Kasaliki tariqin, orang yang mengikuti satu jalan. Yang mana dia yadillu, dia tersesat, dia tersasar. An daripada at-tariq, daripada jalan yang asal. An qasdin sama ada secara sengaja au an ghairi qasdin ataupun tanpa sengaja. So berjalan ni, yadillu ni, sesat ni, fi zalamil laili, dalam kegelapan malam. Maknanya makin tak nampak. Kemudian dia meneruskan lagi perjalanan dia tu. Fayuwasilu. Ni ajaran Kristian ni. Dahlah sesat kan? Berjalan lagi. Wasala yuwasilu. Dan meneruskan sayrahu, perjalanannya. Ala tariqin, mengikut jalan yang la yaltaki, iltaqa yaltaki, bertemu. La yaltaki, yang tidak bertemu, bitariqi, dengan jalan yang awal tadi. Sampai ke sudah, ilal akhir. Sehingga akhir, tak jumpa-jumpa dengan ajaran Nabi Isa yang asal. Terus sesat. Walihazihil hikmatid daqiqah. Dengan sebab hikmah yang halus ini, allati, yang mana, la ya'rifuha, tidak mengetahuinya. Hikmah ni, yang halus ni, perkara yang halus ni, tak semua orang tahu. Ni hikmah ni pengetahuan lah. Pengetahuan yang halus ni, tak semua orang tahu. Bagaimana Kristian menyeleweng. La ya'rifuha illa, melainkan man qara'a, siapa yang membaca tarikh, sejarah hadhihi diyanah, agama ini. Diyanah, agama. Din pun kita guna, diyanah pun kita guna. Betul? Agama. Orang tak tahu sejarah Kristian kan, dia tak nampak lah. So kalau orang tahu sejarah tu, dia tahulah Allah sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kepada Yahudi dan Nasara tu. Kenapa Allah kata yang ni sesat, yang ni pula dimurkai? Orang tak nampak kan? Jadi kalau tahu sejarah tu baru nampak. Oh, rupa-rupanya sebab tu Allah bagi title kepada Yahudi ni, title maghdub, yang dimurkai. Kemudian Nasara pula sesat. Wasafahumullahu, dan Allah telah mensifatkan mereka, yakni orang-orang Kristian ni, dengan sifat dalal. Ad-dalal, sesat. Hina, ketika mana Allah wasafa, menyifatkan al-Yahuda, orang-orang Yahudi, bil maghdubiyah, dengan sifat kemurkaan. Dengan kemurkaan. Dengan sebab pengetahuan yang dakik ni, kerana pengetahuan yang dakik ini, maka Allah telah menyifatkan orang-orang Nasara dengan sifat dalal, dikala Allah menyifatkan Yahudi dengan sifat maghdub, murka. Di mana Allah berfirman, faqala ala lisani, maksud di atas lidah ni, melalui lidah. Ala lisanil muslimin, melalui lidah kaum muslimin. Sebab kaum muslimin selalu baca Fatihah, wajib dalam solat baca Fatihah. Faqala, jadi situ Allah sebutlah tu kan, Quran tu kalamullah. Faqala ala lisanil muslimin. So manusia kaum muslimin yang baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang mustaqim, lurus. Apa siratul mustaqim tu? Iaitu siratal ladzina, ni badalnya kepada sirat. Iaitu jalan mereka yang
an'amta, yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Ghairi, bukannya al-maghdub, bukannya mereka yang dimurkai atas mereka, waladhdallin, dan tidak juga yang sesat. So maghdub di sini Yahud. Yang ni memang sesat lah. Yahudi dia tak sesat, Macam Nasara, tapi dia jahat. So dia masih ada lagi tauhid. Dia tak campur lah, maknanya tak ada menyembah berhala tu, tukar Tuhan buat berhala untuk sembah. Tapi kalau yang ni memang sesat, Nasraniyah, Masihiyah. Wa kanat fi zalika ma'satun li Urubba wa ma'satun lil insaniyah, dan adalah fi zalika, pada yang demikian itu, suatu ma'satun, satu tragedi, satu musibah, satu maksah kepada Eropah. Wa ma'satun lil insaniyah, yang demikian itu maknanya Nasara telah jadi berhala, telah jadi agama berhala, adalah satu tragedi, musibah kepada Eropah. Wa ma'satun, dan juga menjadi tragedi kepada kemanusiaan, lil insaniyah, allati, kemanusiaan itu yang dipimpin oleh Eropah, allati qadatha Urubba, qadat, memimpin, yang Eropah telah memimpinnya zamanan tawilan, dalam waktu yang panjang. Sepanjang itulah manusia berada dalam kegelapan. Wala tazalu, dan berterusan. La tazalu artinya berterusan. Ni ada ta ni refer kepada Nasraniyah lah tadi. Agama Kristian terus menerus menguasai, musaitirah, alaiha, ke atas Eropah. Artinya menguasai Eropah. Wa mutahakkimatan, dan ajaran Kristian yang menyeleweng itu telah menjadi dominan, mendominasi Eropah. Yang telah menjadi dominan di Eropah. Mutahakkimatan fiha. Tapi walillahil amru min qablu wa min ba'du. Walaupun begitu, semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah lah. Lillah al-amru, Perkara itu. milik Allah. Min qablu, tengok, min qablu. So dia tak sebut sini sebelum apa benda sini. Kalau peristiwa surah Ar-Rum tu, kemenangan dan kekalahan tu semua di tangan Allah kan. So walillahil amru min qabli ghalabah wa min ba'di ghalabah. Selepas kekalahan Rum, selepas kemenangan Rum, semuanya milik Allah kan. Kalau kita sini min ba'di ghalabati nasraniyah, min qabli ghalabati nasraniyah wa min ba'di ghalabati nasraniyah. Sebelum penguasaan Nasrani dan selepas penguasaan Nasrani. Ayat ni asalnya untuk apa? Untuk cerita peperangan antara Rum dengan Parsi tu. Walillahil amru min qablu wa min ba'du tu. Kemudian Abu Hasan ambil sini untuk cerita sini. Sama lah kes dia. So mana-mana yang menang sebenarnya, hakikatnya dia milik Allah. Walillahil amru min qabli ghalabah. Sebelum kemenangan Nasrani. Wa min ba'di, selepas ghalabati an-Nasraniyah. Maknanya semua ni perancangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan mereka memilikinya, padahal bukan. Semuanya itu di bawah planning Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab.